Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Sekarang dah pukul 1.41 dan nampaknya ramai lagi yang tak masuk kelas kita ni, tapi tak apa, nanti saya akan ambil attendance lah waktu akhir kelas. Sebab saya tak ambil attendance sebelum ni sebab saya expect kamu semua masuk. Tapi ada yang tak masuk, so maybe akan ada yang kena warning letter lah. So kalau kata kamu kenal kawan-kawan kamu yang tak masuk lagi tu, tolong minta dia orang masuk. Sebab subjek ni tak berbaloi pun untuk kamu repeat. Cakap dia. Tolong panggil kawan-kawan kamu yang kalau kamu rasa ada yang tak masuk lagi, tolong minta dia orang join. Dan ada yang dah message saya cakap line tak berapa clear, tak apa. Saya tak ada masalah. Yang saya faham. Ada yang antara kamu yang line tak beberapa clear, saya boleh terima lah. Okay, so untuk hari ni kita akan sambung kepada chapter 3 yang kita last pada minggu lepas, iaitu hari Isnin kan. Sebab hari Rabu kita ada buat kita hanya buat ulang kaji. Okay, untuk hari ni kita akan sambung balik apa yang kita dah tinggal pada hari Isnin minggu lepas. Saya share screen. Sekejap ya. Okay. Boleh nampak semua? Saya punya skrin ni? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh yes, okay, terima kasih. Okay, kejap. Sebelum saya proceed, kita buat ulang kaji sedikit saja pada apa yang kita dah belajar hari Isnin hari tu. Okay, so hari Isnin hari tu, pada hari Isnin hari tu, saya ada ajar kamu semua tentang first law of thermodynamic. Okay, apa itu first law of thermodynamic? Okay, ini adalah, yang dalam petak ni adalah first law of thermodynamic, iaitu when system undergo a thermodynamic cycle, thermodynamic cycle, net heat supply to the system from its surrounding is equal to the net work done by the system to its surrounding. Okay, itu adalah maksud first law of thermodynamic. Okay, kejap ya. Zaim, tolong tutup mic. Ada yang mic tak tutup, tolong tutup Okay, terima kasih. Okay, so form of energy ada dua jenis, iaitu makroskopik, iaitu energi yang kita boleh nampak. Okay, kinetic, potential, heat energy tu kamu boleh rasa dan panas dia. Okay, so itu semua adalah jenis-jenis makroskopik energy. Microscopic energy adalah energi yang kita tak boleh nampak. Okay, itu kita panggil, contoh paling senang adalah internal energy, enthalpy, entropi. Okay, semua tu adalah mikroskopik sebab kita tak nampak. Okay, itu dua jenis energi yang ada dalam thermodynamic. Okay, dan ada yang ni yang saya ada ajar, yang saya sangat tekankan, iaitu heat transfer by energy transfer by heat and work. Okay, sebelum ni saya ada ajar satu sistem. Saya rasa yang hari Isnin hari tu semua dah buat exercise tu dan alhamdulillah semua faham lah. Saya nampak semua faham. Jadi saya nak tekankan balik, kena ingat Q ada dua jenis masuk dalam sistem, Q dan W. Q masuk positif, W masuk negatif. Okay, kalau keluar Q, kalau keluar negatif, W kalau keluar adalah positif. Benda ni kamu kena ingat. Okay. Okay, dan ada tiga jenis heat transfer, iaitu conduction, convection dan juga radiation. Okay, dia punya penerangan kamu boleh tengok dalam nota yang saya share nanti DOS. Okay, dan energy balance. Okay, minggu lepas saya kelang kabut sedikit lah pasal rumus yang digunakan dalam energy balance. Okay, so saya minta maaf ke atas kekelang kabutan saya minggu lepas. So untuk
Yang ni kamu kena ingat, yang ni kita akan guna yang ni kita akan guna, iaitu energy is equal to mana pula? Sorry. Keluar pula. Minta maaf Saya show balik. Okay. Energy, total energy adalah sama dengan internal energy campur kinetic energy campur potential energy. Tapi kinetic energy dan potential energy ni dalam thermodynamic kita boleh assume sebagai zero disebabkan kebanyakannya sebab termo terlibat dengan heat, iaitu tenaga haba. So kinetic energy dan potential energy ni sangat jarang terlibat dalam pengiraan thermodynamic. Sebab tu kita akan keluar ini saja lalasnya. Okay, tapi yang ni nanti kita akan tengok lebih lanjut dalam apa yang saya akan ajar lepas ni Okay, so kemudian kamu kena ingat ini. Yang ni saya kelang kabut sangat, saya rumuskan terus kepada ni. Yang ni adalah first law. Tapi dia derive from this equation, iaitu perubahan dalam internal energy is equal perubahan heat tolak dengan perubahan work yang berlaku. Okay, so benda ni lah kamu akan gunakan dalam rumus-rumus yang seterusnya. Okay, so kalau macam example yang 3.1 semua ni kamu gunakan first law. Okay, sebab dia tak ada tulis pun internal energy. Kalau dalam jalan pengiraan kamu dia tak ada tulis yang ni, dia tak ada provide internal energy, so kamu terus boleh guna ni. Okay, rumus yang ni, first law. Okay, yang ni pun okay, ini kan saya minta minggu lepas kamu dah buat, so alhamdulillah semua dapat buat. Okay, terima kasih yang buat. Okay, untuk hari ni Sir. Ya, saya. Maaf sir, saya nak, kalau kita bincang yang soalan selesai hari itu boleh tak? Sebab saya kurang faham. So, okay, boleh. Tak masalah. Yang ni Yang ni, betul yang ni. So, okay. Mungkin ada yang macam rakan-rakan saya yang lain tu, mungkin ada dia orang yang tak faham. So, saya wakil daripada dia orang lah untuk tak apa. Terima kasih. Okay, sir. Thank you, sir. Tak ada masalah. Terima kasih kepada awak. Okay, so sekejap saya buat. Sebab saya tengok banyak boleh buat. Okay, so kita buat satu-satu. Okay, so ini. Dia bagi Q in. Okay. Kalau soalan macam ni, kamu keliru, kalau kata kamu keliru, kamu guna balik gambar rajah yang saya ajar sebelum ni. Okay, iaitu dalam sistem, okay, in dan out. Okay, dia mesti ada in, dia mesti ada out. Sebab first law of thermodynamic adalah mengatakan apa saja yang masuk bersamaan apa yang keluar. Okay, so dia akan dua yang masuk lah, Q dan work. Yang keluar pun Q and work. Okay, Q ni heat lah. Okay, Q kalau masuk positif, kalau work kalau masuk negatif. Okay, Q kalau keluar negatif, work kalau keluar positif. Okay, so sekarang kita pergi kepada yang pertama ni. Okay, Q in. Okay, so kalau dia tulis Q in, ini adalah positif. Okay, work in, work out. Work out keluar, okay, keluar ni, yang ni keluar, dia adalah positif. Okay, so apakah dia punya internal energy? Okay, kan saya ada cakap ada dua rumus sebelum ni. Kita gunakan rumus delta U is equal to delta Q tolak delta W. Okay, delta ni kalau kamu boleh abaikan dulu kamu boleh abaikan, so kamu akan keluar macam ni, U sama dengan Q tolak W. Okay, so sekarang ni kita tak tahu U. Dia nak tahu U, kita dah ada Q, kita dah ada W. So, solution dia U sama dengan Q berapa? 45. W adalah tolak 620. Okay, so kamu akan dapat ya Allah, maaf, sorry. 45 tolak 620. So, kamu akan dapat negatif
575. Okay, so nilai negatif ni, bila internal energy kamu negatif, dia adalah decrease, berkurangan. Okay, so kat sini kamu tulis U is negatif 575. Kamu tulis decrease. Okay, ni kilojoule, sorry. Okay, kilojoule mana? Ni, dia dah bagi rumus ni. Okay, itu untuk satu. Okay, untuk dua, Q tak tahu. Okay, work 561 in. Okay, sini kamu tengok in, nilai dia negatif. So, kamu buat tulis ni negatif. Okay, so sini U. Dia tulis initial dan final. Okay, final. Okay, kamu tengok tahu delta U ni sama dengan U final tolak U initial. Okay, so kat sini kamu boleh tolak terus-terus. 621 tolak 111 sama dengan 510. Okay, so nilai dia positif. Kamu biarkan saja. Okay, positif. Okay, so kamu gunakan balik rumus. Delta U sama dengan delta Q tolak delta W. Okay, delta U tadi kamu dah dapat 510. Sama dengan delta Q kita tak tahu. Tolak. Okay, dan kurungan. Ni negatif. Kan, negatif 561 ni. So, kamu masukkan negatif 561. Okay, so. Sekejap ya. Okay, set. So, sekarang ni delta Q sama dengan. Okay, ni negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Kan? Negatif kali negatif akan jadi positif. So, dan positif ni kita pindah ke sana, dia akan jadi negatif. So, sekarang ni 510 tolak 561. Okay, 510 tolak 561. Kamu akan dapat negatif 51. Okay, so sekarang ni nilai dia adalah negatif. So, negatif 51 sama dengan, kamu tengok kat sini, kalau negatif, dia out. Ni out, ni in. So, sini kamu tulis U sama dengan negatif 51 sama dengan out. Okay, itu untuk nombor 2. Okay, nombor 3 pula. Okay, 41. Q sama dengan 41, dia adalah out. Okay, out. 41, dia adalah nilai negatif. Okay, so kamu letak sini negatif. Okay, W kita tak tahu. Dan U, dia tulis 88 increase. Sorry, increase ni adalah menaik. Menaik, nilai dia adalah positif. So, positif 88. So, kita masukkan balik dalam rumus. Delta U sama dengan delta Q tolak delta W. Okay, U ni positif 88. Sama dengan delta Q negatif. Dia tulis out kan? Negatif. So, negatif 41 tolak negatif, tolak delta W. Okay, so sekarang ni kita pindahkan ni ke sini. Jadi 88 tambah 41 sama dengan negatif delta W. Okay, dan 88 campur 41 sama dengan 129. Okay, so sekarang ni kamu nak buang negatif ni. So, kamu kena pindah negatif ni ke sini. Okay, kalau ada negatif ni, kamu kena, jangan ada negatif kat depan ni. Delta W ni, kamu kena ke sana. So, delta W sama dengan negatif 129 kilojoule. Okay, kalau negatif, kita dah tahu kalau W nilai negatif adalah in. Okay, ni in. So, sama dengan in. Ni jawapan dia. So, nanti kalau dalam test pula, dalam penilaian alternatif ke apa atau quiz lepas ni, kamu kena tengok benda-benda ni. Okay, kalau kamu jawab saja macam ni, dan kalau kamu nak markah lebih, kamu kena tulis adakah dia in atau out, atau increase atau decrease. Okay, dan last sekali, ini adalah kita tak tahu Q. Kita tak tahu Q. W dia tulis out. Okay, out sini. So, positif. Okay, dan ini initial 3024, final adalah 753. Ni sama dengan U final tolak U initial
sama dengan U final 753 tolak 3024. 753 tolak 3024. Kamu akan dapat negatif 2271. Okey, masuk juga dalam rumus delta W sama dengan delta Q tolak delta W. Okey, delta U kamu dapat negatif 2271. Okey, delta Q kita tak tahu. Okey, work atau delta W sama dengan tolak positif 577. Okey, negatif darab positif, ini kamu akan dapat negatif terus. So, negatif 2271 sama dengan delta Q tolak 577. Okay, so kita nak cari delta Q, yang ni semua pindah ke sini. So, delta Q kamu akan dapat negatif 2271. Negatif pindah sana jadi tambah. Okay, nilai tambah 2271 dan kamu akan dapat 2271 lah, sorry. 577, sorry tambah 577 sebab kamu pindah sana, tambah 577 dan kamu akan dapat negatif 1694. Okay, negatif, nilai negatif kita tengok kat sini, out. So, dia bersama dengan out. Itu saja cara dia. Okay, so saya harap kamu dapat faham apa yang saya tulis ni. Okay, kepada siapa yang nak screenshot ke apa, boleh screenshot siap-siap. Dan kalau kata ada apa-apa soalan lagi pasal latihan ni, tolong tanya saya kalau tak ada dalam kelas ni pun tanya dalam Telegram nanti. Okey, boleh faham tak setakat ni solution untuk exercise ni? Kejap sir, nak salin sir. Okey, boleh. Okey, sudah sir. Boleh? Okey. Okey, itu untuk bahagian pertama chapter 3. Okey, lepas ni dia dah masuk, saya boleh panggil sebagai agak hardcore sikit lah. Okay, so untuk chapter-chapter yang seterusnya ni, saya minta sangat kalau kamu nak lebih faham, bila saya buat example, kamu pun buat sekali dengan saya. Kira sekali dengan saya, so apa saja yang kamu tak faham, tolong tanya waktu yang sama. Saya boleh explain. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada sambungan dia. Okay, slideshow. Okay. So, okay, untuk bahagian ni, saya tak terangkan sangatlah sebab ini hanyalah penerangan kepada mechanical form of work. Okay, ini saya terus terang dia tak masuklah dalam exam. Okay, dia tak ada pengiraan. Yang banyak masuk dalam exam menilai alternatif adalah pengiraan yang saya akan ajar lepas ni. Sebab untuk pengetahuan kamu, saya dah buat soalan final untuk kamu semua. Dan apa yang saya akan ajar lepas ni, tolong ambil perhatian sebab soalan-soalan yang saya buat ni lebih kepada saya ambil soalan exercise dan soalan example. Tak banyak beza pun. Okay, so kalau kamu nak score, tolong salin, tengok cara penyelesaian dia. InsyaAllah kamu dapat jawab pilihan alternatif nanti. Okay, so untuk part 3.4, mechanical form of work. Okay, penerangan dia, work done is another transfer of energy other than heat related to force F on a body displaced a distance in the direction of the motion. Okay, ni maksudnya okay, kalau kata work work yang kita kan tadi kita ada buat delta U sama dengan Q, delta Q tolak delta work. Oh, ada yang masuk. Tak maaf.
Okay, so kepada yang baru masuk, tak apa, saya pun baru nak start mengajar untuk subtopik hari ni. Okay, kan kita ada ajar sebelum ni delta delta U sama dengan delta Q tolak delta W. Okay, apa delta W ni? Penerangan pada delta W ni. Sebab yang kita ada tengok sebelum ni hanyalah heat. Heat ni adalah suhu, ada Kelvin, degree Celsius atau Kelvin. Tapi work yang kita terlibat dalam pengiraan thermodinamik ni, tak apa. Masuk lambat saya tak ada masalah. Okay. Asal masuk, asal join kelas saya. Okay, so untuk bahagian ni, saya menerangkan work sahaja. Okay, work ini dia banyak jenis. Kamu boleh tengok kat sini, contohnya shaft work, spring work, work done on elastic solid bar, work associated with stretching a liquid film. Banyak jenis-jenis work yang terlibat dalam thermodinamik ni. Tapi penerangan dia adalah there must be a force acting through a boundary. Okay, maksudnya ni sistem. Okay, ni boundary. Okay, boundary yang keliling ni. Okay, ni boundary. Okay, luar ni surrounding. Surrounding ni sekeliling lah. Okay, so dia kata there must be force acting through the boundary. Kena ada satu daya yang dikenakan kepada boundary. Ni, boundary kita ni. Dan boundary ni kenalah bergerak. Itu adalah work. Maksud work. Okay, so yang itu hanya selingan saja. Okay. Dan ini yang saya nak kamu ambil perhatian lah. Okay, dalam pengiraan chapter 3 iaitu first law of thermodynamic ni, kita banyak buat pengiraan terhadap closed system dan juga open system nanti. Ni open system. Okay, yang ni isolated system ni kita ada juga pengiraan tapi sedikit saja. Okay, so saya ulang balik apa itu closed system, apa itu open system dan apa itu isolated system. Okay, closed system ia adalah control mass. Maksudnya apa saja yang ada di dalam ni, kalau air ke atau gas ke atau saya cakap pepejal, dia tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Objek luar tidak boleh masuk. Itu adalah closed system. Apa yang boleh keluar hanyalah tenaga, iaitu haba ataupun radiation, benda-benda yang boleh menembusi boundary. Itu adalah closed system. Okay, contoh yang real world example kita panggil hydraulic jack. Okay, hydraulic jack yang kamu jack kereta tu, itu adalah closed system. Dia boleh transfer. Okay, katakanlah saya buat. Okay, kononnya. Okay, kamu tekan kat sini. Ini bendalih sini kan. Katakanlah sini ada kereta. Kamu tekan kat sini, force akan pergi, mengalir, akan ditransfer ke bahagian ni A, ni B, ke force ni force. Force akan ditransfer, katakan kamu tekan sini 10 megapascal. Okay, 10 megapascal ni akan ditransfer melalui bendalih ni yang dalam closed system ni ke B. Okay, so output dia akan sama. Output dia ada pengiraan lah. Okay, ada pengiraan dia, output dia. Tapi saya nak terangkan kat sini, dia akan ditransfer dalam satu sistem closed system. Lalu kamu tengok hydraulic jack, apa semua itu adalah closed system lah. Okay, open system adalah di mana mass atau apa sahaja yang ada di dalam bekas ni, dia boleh keluar dan kita boleh top up masuk dalam apa sahaja dari luar. Dan masa yang sama, energi boleh keluar, haba boleh keluar, radiation boleh keluar, macam-macam boleh keluar. Okay, itu adalah open system. Isolated system, apa pun tak boleh masuk dan apa pun tak boleh keluar. Dia kekal di dalam ni. Okay, tapi isolated system adalah satu sistem yang kita panggil sebagai sistem bayangan dalam kepala otak kita saja. Sebab apa saya cakap itu? Sebab memang tak ada, mustahil benda ni wujud dalam dunia nyata. Kita wujudkan benda ni semata-mata nak buat pengiraan dalam thermodinamik. Okay? Isolated system, tak ada yang boleh keluar dan tak ada yang boleh masuk. Haba pun tak boleh keluar ataupun tenaga tak boleh keluar
dan bendalih atau pepejal pun tak boleh masuk dan keluar. Dia kekal dalam ni. Okay, dia kekal. Tapi ini hanyalah theoretical sahaja. Okay, so kita masuk dalam pengiraan yang terlibat di dalam open system open system dah. Closed system. Ya. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, saya terangkan dulu apa itu constant pressure dan apa itu constant volume. Okay, kalau kamu ingat balik yang saya ajar pada chapter 2, okay, yang saya ajar pada chapter 2, kamu boleh tengok balik rumus saya ada ajar. Okay, specific heat ratio dalam ni adalah dalam chapter 2 bahagian last sekali saya ada ajar, iaitu specific heat. Okay, specific heat ratio ni adalah lambda macam ni. Dia adalah hasil constant pressure bahagi heat on constant pressure bahagi heat constant volume, CV. Ni kamu boleh kena ingat lagi. Okay. Dan nak cari nilai CV sama dengan R bahagi lambda tolak 1. Constant pressure sama dengan lambda R lambda tolak 1. Yang ni saya ada bagi, kamu boleh rujuk balik. Okay, benda ni kamu kena hafal. Okay, nak tak nak, saya minta maaf lah, kamu memang kena hafal sikit. Okay, rumus dia macam ni, kalau kamu ingat R sama dengan CP tolak CV. Ada dalam chapter 2. Nanti kita akan tengok lebih lanjut dalam pengiraan. Okay, apa tu CP yang CV yang saya ajar sebelum ni? Inilah penerangan dia. Sekarang ni kita pergi pada CV dulu. Constant volume. Okay, CV ni dia merujuk kepada specific heat capacity at constant volume. So ringkasan dia CV. Okay, apa maksudnya? Okay, if 1 kg of gas is supplied with an amount of heat sufficient to raise the temperature of the gas by 1 degree whilst the volume of the gas remain constant. Maksudnya kita ada satu gas dalam ni, kita panaskan, okay, panaskan, suhu dia naik daripada maybe sebelum ni 30 degree Celsius, dia naik kepada 31 degree Celsius. Okay, so sekarang ni, dan dalam masa yang sama, volume dalam ni kekal, tidak bergerak. Maksudnya atas ni rigid. Rigid ni maksudnya saya boleh panggil sebagai binaan yang sangat kukuh lah. So dia tidak boleh mengembang dan tidak boleh menguncup. Okay, dia rigid. So gas dalam ni, dia tidak boleh, dia memang akan panas sebanyak 1 degree Celsius. Dan masa yang sama sepatutnya, kalau gas yang kita panaskan, dia akan mengembang. Okay, tapi disebabkan gas ni terlampau kuat, so volume dia remain constant, dia tidak boleh mengembang. Okay, so itulah yang kita panggil dan amount of heat, okay, berapa banyak heat yang kita supply ni, okay, berapa banyak heat yang kita supply ni is known as specific heat capacity at constant volume. Okay, maksudnya berapakah jumlah tenaga yang kita gunakan untuk naikkan suhu gas ni dari 30 degree Celsius kepada 31, iaitu sebanyak 1 degree Celsius saja. So itulah kita panggil jumlah tenaga yang tu kita panggil sebagai CV. Okay, constant volume. Dan unit dia adalah joule per kilogram Kelvin ataupun kilojoule per kilogram Kelvin. Sorry. Okay. Kemudian kita pergi kepada constant pressure. Okay, constant pressure ni apa pula? If 1 kilo, okay, sebelum saya pergi, okay, yang ni saya terlepas pandang minta maaf. Yang ni disebabkan bekas ni tak boleh mengembang, volume dia berkekalan kan di sini, rigid. Dalam masa yang sama, pressure increase. Okay, pressure increase. Tekanan dalam ni sangat kuat lah sebab kita panaskan dia. Dia tak boleh mengembang, so pressure dia increase.
contoh paling senang, kamu beli botol air Coke atau air gas, kamu goncangkan dia. Okay. Kamu bayangkan action yang kamu goncangkan tu adalah contoh kepada heat yang kamu supply kepada air dalam air gas tu. Tapi botol Coke tu tak akan mengembang. Okay, dia tak akan mengembang. Tapi tekanan di dalam botol Coca-Cola tu atau botol air gas tu adalah sangat tinggi. Sebab tu bila kamu buka saja tin tu, letup air. Air akan, gas akan keluar. Sebab tekanan di dalam botol tin gas tu adalah sangat tinggi. So kalau kata kamu goncang, air dalam ni akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Semua arah tekanan. Tapi masa yang sama, tin ni tidak mengembang pun. So ini kita boleh panggil sebagai action ni adalah sama dengan constant volume. Okay. Tapi yang ni dia tidak melibatkan heat lah, kita goncang saja. Okay, yang kedua kita panggil sebagai constant pressure. Okay, sama juga penerangan dia ialah kita bayangkan kita masukkan satu gas dalam penutup, tapi kali ini penutup atas ni boleh naik dan turun. Dia tidak rigid. Okay, so kita panaskan dia daripada 30 degree Celsius kepada 31 degree Celsius. Okay, dengan dalam masa yang sama, gas volume ni akan berkembang. Volume dia akan berkembang macam sebelah ni. Tetapi pressure, katakanlah sini sebelum ni 1 bar. So kat sini pun sebab penutup dia ni boleh naik dan turun, so pressure dia akan tetap kekal 1 bar. So itu adalah contoh kepada constant pressure. Maksudnya kita nak constantkan tekanan di dalam bekas yang tutup ni. Okay. Dan apakah itu internal energy? Okay. The energy that fluid process because of the microscopic movement of the individual molecule of fluid at any temperature above absolute zero, the molecules are in motion and this motion can be linear, vibration or rotation. Okay, maksudnya kat sini kamu bayangkan satu bekas yang tertutup dan dalam ni gas. Okay, molekul-molekul gas ni bergerak, sentiasa bergerak. Dan dia akan berlanggar antara satu sama lain dan juga akan berlanggar dengan bekas yang ada. So action ni, yang berlanggar-berlanggar ni, inilah kita panggil sebagai internal energy atau unit dia U. Okay. So ini adalah penerangan basic terhadap CV, constant volume, EP, constant pressure dan juga internal energy U. Okay, so sekarang ni kita masuk kepada satu pengiraan pertama yang kita akan buat pada hari ini, iaitu non-flow energy. Okay, apa itu non-flow energy? Non-flow energy adalah the property, relation and the direction and magnitude of the heat transfer and the work transfer during a given process are needed to completely determine the process. In this section, we will focus only closed system. Okay, yang ni saya akan ajar closed system dulu kat sini. Closed system, kamu ingat maksudnya mass, energy, okay, energy boleh keluar masuk, tapi mass kekal. Dia tak boleh keluar dan masuk. In which mass does not cross the boundary. Ini maksudnya any process undergone by a closed system is referred to a non-flow process. Itulah maksudnya non-flow process. Iaitu bukan bermaksud non-flow ni tiada flow, okay? Tiada pergerakan. Dia lebih merujukkan pergerakan isi padu ataupun jirim. Tenaga boleh dikeluar masuk, tapi jirim atau isi padu dalam ni tidak boleh keluar masuk. Itu kita panggil sebagai non-flow process. Non-flow energy. Okay, so first kali kita akan kira dalam satu keadaan yang kita panggil sebagai constant pressure process atau isobaric. Okay, ingat kalau saya sebut isobaric, maksudnya iso ni bermaksud constant. Okay, baric ni kamu kena ingat. Baric ni bermaksud pressure dia constant. Dia melibatkan pressure. Okay, what is a constant pressure process?
The constant pressure process is a thermodynamic process in which pressure remain constant. Yang saya tunjuk tadi, CP. Okay. CP ni yang saya sebut tadi, bekas ni, dalam ni ada air, kita panaskan, air ni mengembang, dalam masa yang sama, penutup dia pun boleh naik ke atas. Okay, daripada tahap ni, dia naik ke tahap ni. So volume berubah, volume meningkat, heat meningkat, tapi dalam masa yang sama, pressure constant. Okay, itu kita panggil sebagai isobaric atau melibatkan CP tadilah. Okay, so kamu boleh tengok dekat sini. For example, consider a piston cylinder arrangement. When heat is applied to the system, okay, as gas is heated up, temperature, pressure of the system increase. But to keep pressure constant, okay, untuk pastikan pressure ni tidak naik mendadak, piston ni naik ke atas. But to keep the pressure constant, a dead weight W is kept on the piston. Maksudnya, kita letak satu pemberat lah atas ni. The weight W will keep the pressure at the system at constant. Okay, kamu boleh tengok lah kat sini. State 1 kepada state 2. Okay, masa yang sama, P1, V1, U1. Okay, ingat P adalah pressure, V adalah volume, U adalah internal energy. Okay, bila kita panaskan, dia akan pergi kepada pressure 2, volume 2 dan internal energy 2. Sekejap ya, siapa ni? Okay. So, bila kamu tengok gambar rajah dia, graf dia macam ni. Okay, volume lawan pressure. Okay, pressure sama. P1 sama P2. Sebab itu kita panggil constant pressure. So, katakanlah ni proses 1, ini proses 2. Okay. Linear je. Sebab dia akan ada pada pressure yang sama. Tapi, volume dia akan increase daripada V1 ke V2. Okay, dia akan increase. Okay, so apakah rumus yang terlibat dalam pengiraan ni? Okay, bila kita nak kira work done, okay, work done, kamu kena ingat rumus 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Okay, untuk pengiraan work done, ingat ni saja tak apa. Iaitu work sama dengan, kan tadi saya cakap, bila isobaric, P1 is equal to P2. So, kamu buat saja dalam bentuk P. Okay? Dan kurungan, darab V2, okay, volume 2, tolak volume 1. Itu adalah pengiraan untuk cari work. So, kamu boleh rumuskan yang ni lah. Okay? Kamu boleh beri penekanan pada yang ni. Okay, lepas tu, kita ada tahu dalam rumus sebelum ni, iaitu dalam chapter 2, kalau kamu ingat balik Universal Gas Law. Universal Gas Law ni kamu boleh guna kat mana-mana, gas. Sebab tu kita panggil dia universal. Universal ni kamu boleh gunakan kat mana-mana. So, kita ingat PV sama dengan MRT. Okay, so P kat sini, kita nak masukkan ni semua dalam ni. Okay, so work sama dengan, kita nak sekalikan rumus PV sama dengan MRT ni ke dalam rumus 3.1 ni. So, work sama dengan PV2, ni kita darab ini darab ni, dia akan jadi PV2 tolak PV1. Jadilah macam ni. Tu yang jadi macam 3.2 ni. So, kamu boleh gantikan dengan MRT kat sini. So, MRT2 tolak MRT1. So, kita ringkaskan lagi sama dengan MRT2 minus T1. Okay, so untuk saya tak nak kamu keliru sangat, last kali kamu boleh gunakan sahaja rumus yang ni. Okay, yang ni yang paling utama lah.
sama. Okay, dia derive daripada 3.1, 3.2, lepas tu yang ni. So hasil kalau saya derive tadi, dia akan jadi ni. So tolong salin yang ni Untuk isobaric work done is equal to P V2 minus V1 ataupun MR T2 minus T1. Ini rumus dia. Okay, itu untuk work. Okay, untuk heat supply Q ni, kita nak cari Q dia. Okay, sebabkan kita guna constant pressure. So kamu kena ingat Q ini adalah work done. Okay, ni Q dia pula ataupun heat. Okay, heat supply adalah Q sama dengan M mass darab specific energy on constant pressure, iaitu CP. Okay, darab T2 minus T1. Ini kami boleh guna yang ni, tapi sekejap ada lagi. Tak ada dah, minta maaf. Itu untuk isothermal. Okay, so tengok contoh yang ni. Okay, kita buat sama-sama. Tolong salin cara pengiraan dia, sebab yang ni akan masuk di dalam final exam nanti. Okay, so kita buat sama-sama example 3.4 ni. Sekejap. Okay, dia bagi 2.3 kg of gas. Okay, mass dia sama dengan 2.3 kg of gas at 15 degrees Celsius is heated. Okay, maksudnya gas awal dia adalah 15 degree Celsius. Okay, so T1 sama dengan 15 degree Celsius. Tukar kepada Kelvin, kita terus tambah 273. So nilai dia adalah 3. Betul lah. Sorry. Apa benda saya ni? Sorry. Saya buat di sini Okay, mass adalah 2.3 kg. Okay, temperature ni T1 sama dengan 15 degree Celsius tambah 273, kamu akan dapat 288 Kelvin. Okay, ingat kalau nak tukar suhu daripada degree Celsius ke Kelvin, tambah sahaja nilai 273. Okay, dia memang itu saja rumus dia. Dia tak ada rumus spesifik. Tambah saja 273. Okay, dan dia kata gas ni dipanaskan using isobaric. So nanti dalam soalan, kamu kena tengok benda tu proses apa. Okay, lepas ni kamu akan ada tengok lagi 3 jenis proses. Okay, kita ada constant. Sekarang constant pressure. Lepas ni kita akan tengok constant volume. Lepas tu kita akan tengok gabungan antara keduanya sekali. Okay, so tapi yang tu untuk hari Rabu. Yang ni kita tengok dulu yang ni. Okay, dia tulis isobaric process from 0.52 meter cube. Okay, maksudnya daripada 0.52 meter cube dan dia bertukar kepada 0.127 meter cube. Maksudnya pressure di constant tapi volume bertukar. Kita panaskan awal-awal adalah 0.52 meter cube dan dia tukar kepada 0.127. Okay, so V1 adalah 0.52 meter cube. Okay, V2 sama dengan 0.127 meter cube. Okay, determine the initial pressure. Okay, dia nak cari pressure 1. Apa? Tapi dia dah tulis tadi isobaric. Okay, isobaric. So kita tahu isobaric pressure constant. So P1 sama dengan P2 sama dengan P. Okay. Final temperature iaitu T2. Okay, dia nak tahu T2. Work done. Dia nak cari work. And heat transfer Q. Dia nak tahu Q. Semua dia nak tahu. Sekarang ni dia bagi R,
sama dengan 0.263 kilojoule per kilogram Kelvin. Dan dia bagi, ni CP ke apa ni? Oh, dia bagi nilai CV. Okay, dia bagi nilai CV sama dengan 655 joule per kilogram Kelvin. Okay, so untuk yang pertama, kita cari dahulu initial pressure. Dia nak cari initial pressure. So, kita guna, ini soalan dia garis slow, sorry. Okay, ni first kita cari initial pressure. Okay, initial pressure dia, kita gunakan universal gas law, iaitu PV sama dengan MRT. Okay, so initial, dia nak tahu keadaan yang pertama. So P1, V1 sama dengan MRT1. Okay, so V1 dia dah bagi sini. T1 dia dah bagi. R dia dah bagi sini. M, mass ni sini. So kamu boleh terus cari P. So P1 sama dengan MRT1 bahagi V1. So mass dia adalah 2.3 kg darab ini R 0.263 darab T1 apa 288 Kelvin bahagi V1 ni 0.52. So kamu akan dapat, kalau kira untuk saya berapa kamu dapat? 335.022. Okey, terima kasih. 355.02. Bukan sir, 335. Oh, 335, sorry. Ah, 335.02. Okay, ini adalah untuk pressure. Okay, kita dah dapat P dia. So kita tahu P1 sama dengan P2 dengan P ni pun sama dengan nilai P2, iaitu semua pressure lah. So inilah untuk initial pressure. Okay, so pergi bab kedua. Final temperature. Okay, untuk final temperature, apa perlu kamu guna? Ini masalah pula. So sekarang ni, kamu dah tahu. Ini untuk chapter ni dia banyak berkaitan dengan rumus daripada chapter 2. Sebab tu saya minta kamu tulis sangat rumus-rumus dalam chapter 2 dan kamu boleh guna. Okay. Kalau kita tengok kepada universal gas law, okay, universal gas law, kita ada satu lagi rumus yang kita panggil T1 over T dan V2 over T. Okay, rumus ni dalam universal gas law. So P dengan P2 sama, kita dapat 335. V1 yang ni kita dapat V1 dia dah bagi juga, T1 dia dah bagi, so tinggal T2 saja. So dah boleh guna. So kita susun balik T2 pindah atas sama dengan T2 P1 1 over P1 dengan P2 V2. Okay, P1 V1 dengan T1 ni ke sana. So kamu akan dapat T2 sama dengan P2 V2. Ini bawah naik atas sini darab T1. Okay, ini daripada atas berpindah turun bawah P1 V1. So P1 dengan P2 dengan P1 ni nilai ni sama tadi. Kita dah dapat. Kan, bila nilai yang sama, kamu boleh potong saja. Tak perlu kamu nak darab pun. Bukan kerja kamu boleh potong. Okay, katakanlah sini nilai dia 355 tadi. 335. Ni 335, kamu boleh potong saja kalau bahagi. Dia akan jadi satu juga. Okay, so sama dengan V2 T1 per V1. So V2
248 Tuan ialah 0.52. Okey, tolong darab, tolong setting untuk saya berapa jawapannya. Hello. Berapa jawapannya? Saya lag, sir. Kamu dapat tengok cara ni. Kejap, sir. Saya tahu. Ya, saya kira. Okey, kamu akan dapat jawapannya sepatut kalau bersama saya kamu akan dapat 70.34 Kelvin. Okey, suhu Kelvin. Itu kamu dah kita buat initial final temperature dah buat. Okey, sekarang ni kita nak buat work done. Saya pergi scan sebab ada lagi ni kita boleh buat lagi. Okey, work done. Okay, kita tahu tadi work done is equal work done. Hello. Ya, saya dengar. Sir, saya lagging, sir. Saya lag, sir. Ya. Saya kejap. Boleh dengar tak sekarang ni? Hello, boleh dengar tak? Boleh. Boleh Tak faham. Saya internet jauh juga. Okay, so tadi kita dah buat final temperature. Kita dapat 70.34. Okay, sekarang ni kita buat kepada work done. Okay, work done kita ingat rumus dia tadi W sama dengan P V2 minus V1. Okay, P kita dah dapat. V2 dia dah bagi, V1 dia dah bagi. So kamu terus boleh kira P sama dengan tadi 335.02. Okay, V1 V2 0.127 tolak V1 ialah 0.52. Okay, so sini kamu akan dapat berapa Tuan kira untuk saya? Negatif 131.66 kilojoule. Okay, terima kasih. Negatif 131.66 kilojoule. Okay, so nilai dia negatif. So kalau dia minta lah soalan dia minta kamu lukis, kamu terus lukis sistem negatif, kamu buat macam ni, masuk work sama dengan negatif 131.66 kilojoule. Senang saja. Okay, itu untuk work done. Okay, so sekarang ni kita pergi pada heat transfer of the gas. Okay, rumus saya minta tadi ni heat transfer Okay, heat transfer rumus dia Q sama dengan MCP T2 tolak T1. Okey, tapi soalan ni dia bagi CV saja. Okey, kamu ingat sebelum ni rumus yang ada dalam chapter 2 iaitu R sama dengan CP tambah CV. Okey, R dia dah bagi, CV dia dah bagi, so kamu boleh kira CP. So CP sama dengan R tolak CV sama dengan ada motor lalu tak. Okey, sini sebab bawah sama dengan 0.263 tolak Okey, sorry. Yang ni kamu kena tengok. Kamu kena perhati betul. Yang ni dia tulis dalam kilojoule.
Ini dalam joule saja. Okay, so kamu kena pastikan dalam unit yang sama. So 655 joule ni, kamu kena tukar kepada kilojoule, iaitu bahagi 1000. So kamu akan dapat 0.655 kilojoule per kg Kelvin. So barulah kamu boleh tolak. So kamu akan dapat 0.655. Tambah, sorry. Tolak, minta maaf, tolak. Tolak sana, pindah, dia akan jadi tambah. Apalah, saya silap. Okey, ni. R sama dengan CP tolak CV. Bukan. Sekejap. Apa rumus saya? Okey, betul. R sama dengan CP tolak CV. Okay. So, CV pindah sana akan jadi tambah. Kan? Pindah sana akan jadi tambah. So, R tambah CV. So, kamu akan dapat 0.918. Okay. Okay. CP kamu adalah 0.918. Okay. Masukkan nilai ni ke sini. So Q kamu sama dengan ni M, kita dah tahu M ialah 2.3 kilo darab 0.918. Okay, T2 tadi kita dah dapat 70.34. 70.34 tolak nilai T1. T1 ni adalah 288. 288. So berapa jawapan dia? Tolong kira kan? Negatif 459.55 kilojoule. Okey. Negatif 459.55. Okey, terima kasih. Kilojoule. So ini sahaja. Kalau soalan macam ni, selalunya markahnya hanya 9 ke 10. So kalau kata kamu salah dah awal-awal ni, soalan-soalan lain dah salah. Tapi dengan saya kamu jangan risau, saya nak at least kamu tahu kamu nak guna rumus yang mana. Okay, so sebab tu bila saya buat pengiraan, kamu kena senaraikan dulu semua rumus dan kamu masukkan. Kalau kamu rasa rumus ni boleh guna, masuk rumus ni. Okay, sebab rumus saja, kalau jawapan salah rumus ada, akan ada markah. So jangan risau. So kita dah jawab soalan example 3.4. Okay, ada yang nak salin ke? Sorry, yang ni Q negatif. So Q negatif adalah keluar. Q negatif. Itu negatif 459.55 kilojoule. Okay, so inilah cara pengiraan yang terlibat dalam isobaric process. Okay, isobaric, iso adalah constant, baric adalah pressure. Okay, ini adalah satu contoh example 3.4. Okay, kita pergi lagi satu contoh. Okay, pergi lagi satu contoh sebelum kita habis kelas hari ni. Okay, so yang ni pun kalau boleh tolong jawab sama-sama dengan saya. Okay, dia bagi tahu nitrogen with molecular mass. Okay, molecular mass of 28 kg per kilomol. Okay, tolong ingat balik apa yang saya ajar waktu chapter 2 tadi. Chapter 2 sebelum ni. Kalau dia tak bagi mass, mass gas tu, ni bukan mass gas ini adalah molecular mass. Kamu kena tengok. Dia akan selalunya dalam unit kilojoule, kilogram per kilomol. Yang ni mass dalam kilogram. Molecular mass ni M besar. Okay, M besar ni bersamaan 28 kilogram per kilomol. Okay, tulis dahulu. Dia kata has initial pressure. Okay, P1 lah sini. Of 3.85 bar. P1 sama dengan 3.85 bar. Okey, untuk pengiraan ni, kamu jangan dah apa saja pengiraan yang terlibat di dalam thermodinamik ni nak masuk dalam, maksud saya nak masukkan dalam formula, kamu dah tak boleh guna dah bar. Bar tu untuk kamu baca steam table saja. Tapi untuk pengiraan, kamu dah kena tukar kepada bentuk kilonewton. Okay,
kilonewton. So saya ada sebut sebelum ni 1 bar sama dengan 100 kilonewton per meter square. So 3.85 bar sama dengan 385 kilonewton per meter square. Okay, siap-siap. Tolong convert siap-siap. Itu volume of 0.04 meter cube. Okay, V1 dia sama dengan 0.04 meter cube. Temperature of 38 degrees Celsius. Okay, T1 juga sama dengan 38 degree Celsius. Terus tambah 273. Kamu akan dapat 311 Kelvin. Okay. Okay, lepas tu dia kata, dia sambung dengan the final temperature is 15 degree Celsius. Okay, T2 ialah 15 degree Celsius. Kamu terus tambah 273. Kamu akan dapat 288 Kelvin. Okay, the pressure has been set to become constant throughout the entire process. Okay, ini penerangan ni menunjukkan ia adalah isobaric. Okay, dia kata pressure has to be set to become constant. Ni constant. So, P1 sama dengan P2 sama dengan 385 kilonewton per meter square. Lepas tu dia bagi given CP is equal 1.047 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, dia minta calculate mass of the gas. Ini, dia nak tahu mass of the gas. Final volume V2 berapa? Heat transfer Q sama dengan berapa? And work done W sama dengan berapa? Okay, kita pergi kepada pengiraan. Kita selesaikan apa yang dia bagi dulu, mass. Dia nak cari mass. Okay, kita tahu mass cari mass of gas. Mass of gas. Okay, kita dah tahu universal gas law iaitu PV sama dengan MRT. Okay, so sekarang ni PV sama MRT. Tapi dalam ni, pressure kita dah tahu. Volume, kamu boleh gunakan keadaan P1 lah. P1, V1 sama dengan MRT1. Okay, dia dah bagi P1, dia bagi V1, dia bagi P1. Yang kita nak cari M, tapi R ni kita tak tahu. R ni, kita cari dulu R. Kamu ingat R sama dengan RU bahagi molecular mass, M besar ni. So, sebab tu dia bagi dalam bentuk molecular mass. Kalau dia bagi bentuk macam ni, kamu dah boleh cari R. Ni rumus ni ada dalam chapter 2. Saya dah tunjuk itu. Okay, so RU kamu ingat dia adalah universal gas constant, iaitu 8.3145 bahagi 28. So, kamu akan dapat, sekejap. Berapa kamu dapat? 8.3145 bahagi 28. Tak ingat? Tak boleh kira. Dengar tak saya punya? 0.297. Terima kasih. 0.297 kilo, apa unit dia kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, so kamu dah dapat ni. So kamu masukkan nilai R ni di dalam ni. So sekarang ni kamu tahu P1, V1 sama dengan M, R, T1. Kamu nak cari M. So M kekal kat sini. RT ni kamu pindah sana. Kamu akan jadi M sama dengan P1, V1 bahagi R, T1.
So masukkan saja nilai P1 iaitu 385 darab V1 ialah 0.04 R kamu dapat 0.297 kali dengan T1 sama dengan 311. Okey, ni T1, V1, P1. Kamu dah dapat. So kamu akan dapat nilai M dia adalah, tolong kira untuk saya, 385 kali 0.04 0.297. Okay, so kamu akan dapat, kalau kamu kira dengan saya kamu akan dapat 0.1667 kilogram. Okay, tolong tengok ni Kalau kata kamu tak nak faham pun tolong salin lah. Saya tak boleh nak paksa kamu untuk faham apa yang saya ajar ni. Tolong salin cara pengiraan ni. Okay, ini untuk cari mass of gas. Okay, kita dah cari mass of gas. Sekejap calculate mass of gas. Okay, dah settle. Final volume. Final volume berapa? Okay, kita guna P1 V1 over T1 dengan P2 V2 over T2. Okay, macam mana kamu nak tahu rumus-rumus mana yang kamu nak guna? Kamu boleh saja guna yang ni. Okay, kamu boleh guna yang ni atau kamu boleh guna P2 V2 sama dengan MRT2. Kamu boleh guna mana-mana. Sebabnya sama saja. Sebab kalau kamu guna rumus yang dua ni, kamu dah tahu nilai M, kamu dah tahu nilai R, kamu dah tahu nilai T2 berapa, kamu dah tahu nilai P2 iaitu P2 sama dengan P1 kan. So kamu terus boleh cari V2. Ataupun kalau kamu tak nak gunakan rumus dua ni, kamu boleh gunakan saja rumus satu. Okay, iaitu kamu dah tahu P1, V1 dah tahu, T1 dah tahu, P2 kamu dah tahu, T2 kamu dah tahu, V saja kamu tak tahu. So kamu boleh gunakan mana-mana. Tak ada masalah. So kita gunakan, saya try guna PV sama MRT juga Katakanlah kamu tak nak guna rumus nombor satu ni, kamu gunakan satu lagi universal gas constant yang asal yang saya ajar iaitu PV sama MRT. So P2 V2 sama dengan MRT2. Okay, P kan dia kata constant pressure. So P1 sama dengan P2. Okay, so V2 sama dengan, ni kita pindah sana, MRT2 bahagi P2. So M kita dah dapat tadi iaitu 0.1667 kali R. R kita dah dapat 0.297 kali T2. Ni dia dah bagi T2 iaitu 288 bahagi P2 ataupun sama dengan P1 iaitu 385. Okay, so kamu bahagi ke semuanya. Siapa yang nak buat kira-kira dengan saya, tolong Okay, kamu akan dapat 0.037 meter cube. Okay, so dalam pengiraan, katakanlah kamu tak tahu sangat dia punya unit. Tak apalah, saya boleh pandang sebelah mata saja unit ni. Tapi saya sangat pentingkanlah, kalau kata kamu buat semua soalan tu betul tapi kamu tinggal unit, akan tolak lah maybe satu atau separuh markah. Okay, so kita dah tahu final volume. Okay, so kita pergi pula kepada, ya saya. Saya ada salah Sir. Ya. Macam mana cari R sama dengan RU per M tu Sir? Yang ni kan, yang ni rumus ni ada dalam chapter 2. Ini antara rumus yang saya minta kamu hafal, iaitu R sama dengan RU bagi M. M ini mass kecil ni M sama dengan M besar darab N.
Yang ni ada, dua rumus ni ada. Sebab nanti dalam soalan final, kebanyakan dia akan bagi molecular mass ataupun mass. Okay, M besar ni adalah molecular mass. Okay, maksudnya adalah berat molekul. Kalau saya cakap berat molekul. Molekul zarah, iaitu berat zarah sendiri, kita boleh tengok. Okay. Dan RU ni adalah gas constant. Gas constant ni, kamu kena ingat, nilai dia adalah 8.315 kilojoule per kilogram Kelvin. Kalau Mana dapat nilai tu, sir? Ni, 8.315 ni. Sama. Ya, sir. Kamu kena hafal nilai tu. Memang sama. Semua sama. Sorry, bukan kilogram, okay, kilomol. Sorry, kilomol Kelvin. Nilai dia tetap sama. Sebab tu dia kata, kalau kata dalam pengiraan untuk chapter 3 ni, kalau dia tak bagi R, okay, dia tak bagi R, dia bagi saja M. So, kamu boleh kira dah nilai R ni, iaitu kamu bahagi 8.315, ini tetap, nilai dia tetap, bahagi dengan molecular mass ni, 28 kg per kilomol. So, kamu akan dapat nilai R. Okay, kalau dia tak bagi nilai R, kamu gunakan rumus R sama dengan RU, yang ni constant, semua sama, iaitu 8.315 bahagi molecular mass. Kamu akan dapat. Okay, yang ni jaranglah digunakan. Okay, kalau kata nilai, dia bagi nilai mass, maksudnya dia bagi berat. Kalau dia bagi berat berat gas tu lah. Okay, kalau dia bagi berat gas, tapi dia tak bagi nilai R. Okay, macam mana kamu nak cari? Tak mungkin. Dia akan bagi satu lagi, iaitu nilai N. N ni adalah mole number. Berapa banyak mole number ni adalah berapa banyak bilangan zarah di dalam gas tu. Itu. So, sebab tu molecular mass, darab bilangan zarah, kamu akan dapat berat keseluruhan gas tu. Okay, katakanlah nilai, okay, molecular mass ni adalah, kalau saya translate je, molecular mass ni adalah berat sebiji zarah untuk gas tu. Okay, so untuk hidrogen, satu zarah tu maybe 10 apa dia punya unit. Sekejap, sorry sekejap, saya lupa pula. Sorry. Betul lah. Maybe 10 kilogram, katakanlah, per kilomol. Untuk satu. Tapi setiap gas ada beza-beza. Katakanlah oksigen, O2. Satu zarah oksigen tu maybe 5 kilogram saja. Kilomol. Okay, so dalam nilai N ni pula adalah berapa biji zarah ada dalam gas tu. Katakanlah ada 1 juta. So 5 darab 1 juta lah. So kamu dapatlah total berat gas ni. Okay, itu kalau kata dia tak bagi R, dia bagi berat gas dan dia bagi mole number, kamu boleh dapatkan nilai M ni, iaitu mass bahagi N, kamu akan dapat molecular mass. So M ni kamu masukkan kat sini. Okay, yang ni kamu kena, sebab tu saya minta sangat tolong tulis balik semua rumus-rumus. Sebab tu setiap kali kelas saya terangkan, saya tekankan rumus mana yang kamu kena tulis. So tolong tulis rumus tu atas kertas ya. Okay, so kita patah balik. Sekejap. Sorry. Okay, so sekarang ni dia nak kira heat transfer Q. Okay, ingat balik ya, heat transfer Q sama dengan M CP T2 minus T1. Okay, CP dia dah bagi iaitu 1.047. M kita dah dapat tadi iaitu ni 0.1667. T2 dia dah bagi, T1 dia dah bagi. So senang saja iaitu 0.1667 kali nilai CP yang ni nilai CP tu 1.047 tu T2 288 tolak T1 yang ni 311.
Okey, kalau kata masih yang ada yang masih keliru, selesaikan dahulu yang di dalam kurungan. Okey, selesaikan dulu di kurungan. So kamu akan dapat 0.1667 kali 1.047 kali negatif 288 tolak 311 23. Okey, dalam kurungan kamu selesaikan yang dulu dalam kurungan ni, kamu akan dapat 0.1667 kali 1.047 kali negatif 23. Kamu akan dapat darab dengan negatif 24.081. Okay, Q kamu akan dapat negatif 4.09 kilojoule. Okay, ni negatif. Biarkan saja simbol negatif ni, maksudnya ni sistem kamu. Q sama dengan negatif 4.097 kilojoule. Okay, kamu dah siap satu. Okay, work saya buat sini Okay, work pula sama dengan M MR T2 tolak T1. Sama juga M kita dah tahu tadi 0.1667 darab R. R tadi kita dah dapat iaitu 0.297 darab T2 tolak T1 tadi kita dapat negatif 23. Okay, so kamu selesaikan ini, kamu akan dapat negatif 1.16. Okay lah, 1.16 kilojoule. Okay, so dah settle. Dia minta kamu cari tadi mass of gas. Okay, kamu dah dapat. Final volume, kamu dah dapat. Heat transfer, kamu dah dapat. Dan work done. Sini. Okay, sebenarnya jalan pengiraan dia senang saja, tapi sebab saya senaraikan, sebab kalau saya teknik kamu nak jawab soalan ni, kamu senaraikan semua apa yang ada dalam soalan ni, kamu senaraikan macam bentuk yang saya tulis ni. So barulah kamu tahu mana satu P1, V1, T1, T2. Okay, P1 bila dia kata constant pressure, kan constant. Dia kata pressure to be constant, so P1 sama dengan P2. Okay, mass kamu tak tahu, molecular mass dia bagi, nilai CP dia bagi. So, daripada sini, kamu boleh tengoklah rumus mana yang paling sesuai kamu nak gunakan. Okay, ada apa-apa soalan tak? Dah pukul 3 dah pun. Okay. Dah salin dah ni? Jalan pengiraan ni? Dah, sir. Dah ya? Okay. So, untuk hari ni, sekejap. Ya Robby. Sorry. Okay, so untuk hari ni saya tak bagi exercise lah sebab saya bagi masa untuk kamu berehat, otak kamu pun baru jawab test. Okay, untuk hari Rabu nanti kita akan pergi kepada isothermal. Isothermal ni apabila suhu pula kita constant kan, pressure berubah, suhu constant. Okay, so kita akan pergi kepada isothermal dan juga isometric. Okay, isometric ni pula apa? Isometric volume pula constant. So ada banyak lagi benda yang kita constant kan. So itu kita akan tengok pada hari Rabu nanti. Okay, so sekejap. Saya nak print screen attendance. Saya ambil attendance berdasarkan yang dalam ni Sekejap. Okay.
Okay, so attendance based on siapa yang join lah. Kalau kata ada masalah nak join, tolong beritahu saya awal-awal, saya tak ada masalah. Okay, so kita jumpa lagi pada hari Rabu. Dan pada hari Rabu nanti saya nak bincang juga dengan kamu sebabnya saya dah terlibat dengan untuk minggu ke-8 sampai minggu ke-14 saya dah terlibat dengan sesi amali untuk pelajar-pelajar yang masuk ke asrama. Okey, ya untuk kamu semua yang semester kedua memang kamu tak ada masalah, tapi sebab semester pertama, ketiga, keempat, kelima semua tu terlibat dengan sesi amali. So sebenarnya jadual waktu pun berubah. Dan kelas kita untuk hari Isnin dia clash dengan saya punya subjek iaitu engineering workshop. So saya terpaksa tukar tarikh iaitu atau saya tukar waktu hari Isnin, maybe saya akan tukar kepada waktu yang lain dan kita akan bincang lah waktu yang baru pada hari Rabu nanti. Okay, so kalau ada apa-apa soalan tolong tanya saya dalam Telegram dan kita jumpa lagi pada hari Rabu pada pukul 1:30. Okay, semua terima kasih semua dan Assalamualaikum. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama.